Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng. Tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni aku nak buat noror. Sebab ada orang komen, lama tak buat noror. Katanya aku rasa noror aku dah banyak kali dah aku buat dah kan. Tapi dia kata lama tak buat noror macam tu. Mungkin dia dah lama tak tengok. So dekat TikTok aku pun sama, dia cakap buatlah noror lagi. So macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni noror kita pasal sihir patung sihir lebih kurang macam tu. Video ni aku dah save dekat TikTok. Jom kita tengok sama-sama pasal sihir yang menggunakan patung tu macam tu. Sebab kita pun dah tahu dah kan, sihir ni banyak jenis sebenarnya. Ada sihir tu, ada sihir ni. Tapi yang ni aku rasa aku pernah cerita tau, tapi aku tak pernah cerita detail pasal yang patung ni macam tu. So patung ni patung yang biasa orang buat untuk sihir orang. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam penjelasan. Okay guys, so sekarang korang dah dapat tengok ni, aku dah save dekat TikTok sebenarnya. So aku dah buka dekat handphone. Sekarang ni aku tengah pegang handphone lah, sebab aku nak tengok video tu. So dekat mula-mula korang akan nampak sihir menggunakan patung. So ini ceramah daripada Ustaz Auni macam tu. Ustaz Auni ni memang pandai sangat. Aku tak tahu nak cakap macam dia. Dia memang pandai. Dia tahu macam-macam jenis ilmu yang kita kadang-kadang pun tak tahu macam tu. Tapi dia tahu. So sekarang kita akan dengar apa yang dia cakap tentang sihir menggunakan patung ni guys. Okey, jom kita tengok. Patung biasa dia akan guna tariqah terakhir tu, tariqah asal. Kalau ada rambut, mereka akan ikat rambut sekali dengan patung tu. Kalau ada kuku, kalau ada kulit, dia akan ikat dekat patung tu. Mereka akan benda tu lah yang dia akan ikat dekat patung tu. Rambut dengan kuku tu bukan rambut orang berangan tau. Mana maksudnya macam rambut orang yang dia nak sihir tu lah. akan cucuk benda tajam. Biasa sinonimnya jarum. Cara nak cucuk ada dua. Biasa, cucuk dengan jalan ikut konsep patung, dia lambat berkesan. Patung ada kepala, ada tangan, ada badan. Oh, dia kata, sorry lah kalau aku banyak stop Dia kata kalau guna macam sihir patung ni, dia lambat berkesan lah. Ada kaki. Kita nak suruh sakit kepala, kita akan cucuk kepala. Tu konteks biasa. Dia akan menderita sakit, tapi belum tentu boleh bawa maut. Tapi dia ada satu lagi cara yang lebih berkesan, iaitu mempelajari ilmu huruf dalam badan kita. Inilah yang aku nak cakap tu, ilmu huruf dalam badan. Kita dengar sama-sama. Huruf abjad alif sampai ya tu dah memang ada dalam tubuh kita. Ini saya cakap secara rambang. Contohlah kita kata alif duduk di dahi, ba duduk mata, nita duduk sini, jim duduk sini. Kita hanya perlu tahu kedudukan huruf pada anggota tubuh badan, kemudian tengok nama orang yang kita nak buat. Contoh, huruf jim duduk di lengan. Nama orang tu Jamaluddin, contoh. Jadi nama Jamaluddin, ejaan dia dengan jim, dia kita tadi ikut kepala, nak di kepala. Tiun pada ni terus. Jadi buka kepak patung tu, cucuk pada sini. Memang akan cepat nanti. Saya belajar ilmu huruf ni, tapi bukan untuk cucuk orang. Hak ilmu salah boleh guna ikut cara cucuk. Hak ilmu bagus ialah ilmu perkelahian. Kalau kita main tomoy, nama dia Jamaluddin, jin dia duduk sini, tak ada tempat lain, masa duduk tanding tu, sinilah sasaran untuk bagi dia cepat lemah. Okay guys, so macam korang dengar tadi, okay, so sihir ni memang ada banyak lah. Macam kita tahu sihir ada banyak. Ada sihir tu, ada sihir ni, sihir tu, santau tu, apa lebih kurang semua macam sama je lah kan, macam tu. Ada orang kata santau angin, santau yang terus nak hantar dekat kita pun ada macam tu kan. So sihir ni, ini yang paling orang kata limited extra extension. Jarang lah dapat kita dengar ilmu-ilmu macam ni, jarang dapat kita dengar macam tu. So sihir yang dia kata tu, sihir menggunakan patung. Tapi Ustaz Auni kata, kalau sihir guna patung ni, dia macam lambat sikit lah macam tu. Tak tahulah kenapa lambat sikit. Kau jangan tanya aku pun tak tahu. Mungkin sebab proses dia tu rumit lah. Rumit tu macam susah sikit nak buat macam tu kan. So rambut ataupun kuku yang diikat dekat patung tu, okay, mestilah rambut ataupun kuku orang yang dia nak sihir. Contoh aku nak sihir Cleo. Contoh, Cleo tu manusia. Macam tu. So, aku pergi rumah Cleo. Aku kan kawan baik dengan Cleo. Lepas tu aku cakap, weh Cleo, jom aku nak sikat rambut engkau sekejap. Sikat, dapat rambut dia. Tak dapat kuku pun tak apa, dapat rambut pun jadi. Lepas tu, malam tu pergi jumpa Mak Esah.
dah dapat dah rambut dia ni Mak Isa. Sini. Biar aku ikat dekat patung ni. So, dekat situlah terjadinya sihir menggunakan patung tu. Contoh, macam-macam situasi ada. Macam-macam perkara ada. Macam-macam keadaan ada yang boleh menjadikan sihir patung ni. Macam tu. Itu hanyalah contoh. So, nak dijadikan ceritanya tu, macam dia cakap tadi, macam konteks. Ada kaitan yang biasa. Contoh, kalau kita nak dia sakit dekat kepala, cocok dekat kepala, dekat bahagian patung tu. Kalau kita nak sakit dekat tangan, cocokkan dekat bahagian tangan dekat patung tu. Itu contoh dan simple punya konteks ataupun kaitan yang tenang lah orang kata. Maksudnya macam okey, munasabah, lebih kurang macam tu. Kita nak sakitkan dia dekat kepala, cocok dekat kepala patung, lebih kurang. Mungkin korang macam kurang faham sikit kan apa benda dia cakap ni. Kadang-kadang aku cakap pun aku tak faham, tapi aku faham dalam kepala otak. Lebih kurang macam tu. Nak dijadikan ceritanya, yang ustaz tu cakap tadi, ilmu huruf dekat dalam badan macam tu. So aku pernah nampak ilmu huruf ni. Okey, waktu tu aku pergi pasar tani tau. Ni dulu waktu aku kecil-kecil tau. Dulu aku pergi pasar tani. Dekat pasar tani dekat Kuantan, macam tu, dia ada jual macam buku-buku tau. Buku-buku lama, buku-buku agama, buku budak-budak kala-kala tu, banyak lah macam tu. Tapi dia longgok-longgok lah buku tu macam tu kan. Aku ni dulu suka ambil buku kala-kala tu. Walaupun aku kala macam taik ceret macam tu, dekat tepi-tepi tu memang macam taik ceret. Dekat tepi-tepi tu aku memang tak gerti colour, tapi aku minat colour. Macam kita beli kan. Aku tengoklah ke buku-buku lain, belik. Lepas tu ada satu buku tu aku ingat Iqra. Lepas tu aku suruh lah mak aku beli. Aku cakap, ibu nak beli buku ni. Aku ingat sampai sekarang dekat dalam buku tu memang buku lama tau, lebih kurang. Waktu tu aku kecil, tapi buku tu memang nampak lama. Macam warna kuning-kuning, dah coklat-coklat sikit buku tu. Dalam tu ada macam gambar orang. Lepas tu lah ada alif, bata, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, sim, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, lebih kurang macam tu. Dekat badan manusia. Kalau aku dapat gambar tu dekat mana-mana dekat Google, aku boleh masukkan contoh gambar tu. Tu mak aku tak bagi beli. Lepas tu waktu tu aku taklah kecil sangat. Waktu tu darjah 1, darjah 2. Kita still boleh ingat. Kita manusia boleh ingat benda apa yang orang kata macam kenangan yang paling memberi impak dekat otak kita. Betul tak macam tu? Contoh waktu korang kecil. Contoh, korang pergi tadika. Lepas tu korang teringat yang korang ceret dalam seluar dekat sekolah first time. Yang bau dia macam shadow tu kan, macam tu. Itu masih korang ingat sampai sekarang kan, macam tu. Yang korang terceret dekat sekolah, itu masih korang ingat. Mungkin kenangan-kenangan lain ataupun memori-memori lain korang tak ingat sebab benda tu macam tak penting untuk korang. Tapi ada sesetengah memori ataupun kenangan yang penting untuk korang, yang korang ingat sampai sekarang. Betul tak? Macam tu juga dengan aku. Benda tu bagi aku dia macam penting, tapi tak berapa penting sangat, tapi memang aku ingat. Tu aku tak dapat beli. Tapi macam Ustaz Auni cakap tadi, baru aku perasan aku pernah nampak benda tu dekat dalam buku. Buku lama lah, bukan buku-buku baru benda tu. Aku tak tahu buku tu ada lagi ke tak, ada lagi orang simpan ke tak, benda-benda macam tu. So macam Ustaz Auni cakap tadi, macam huruf dekat dalam badan tu lebih kurang digunakan dalam ilmu sihir patung ni. Nak dijadikan ceritanya, dia cakap tadilah boleh mengenal pasti yang macam tu. Maksudnya orang-orang yang tahu pasal ilmu ni, dia tahulah. Contoh dia nampak. Contoh, aku tahu ilmu huruf dekat dalam badan tu. Okey? Lepas tu aku tengok kawan aku. Aku tahu dekat kepala dia huruf ba. Dekat tangan dia huruf ta. Tangan kiri dia huruf sa. Perut dia huruf jim. Macam tu. So aku nak bagi dia sakit betul dekat bahagian perut dia. Aku tahu ni, dekat perut dia huruf jim. So aku pun cocok lah dekat perut patung tu. Cut! Macam tu. So dia akan sakit dekat bahagian tu. Lebih kurang macam tu. Macam tu. So bila orang tu tahu pasal ilmu huruf, dia tahu pula macam mana nak pedajal ke orang. Lebih kurang macam tu. Lagi dia cepat. Memang boleh mati terus kat situ. Kalau dia mahir benda ni, faham tak? Dia mahir ilmu ni. Korang jangan tak tahu tau. Kepada korang yang tak tahu, benda ni still berlangsung sampai sekarang tau. Benda-benda macam ni. Sihir-sihir patung-patung ni still ada lagi. Even kita ni dah 2022, benda ni still wujud. Kalau korang tak tahu, ataupun kalau korang memang macam tak ada lah benda ni. Benda ni still ada. Benda ni still ada. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi masyarakat kita still mengamalkan benda-benda macam ni. Kalau korang nak tahu, kalau korang rasa macam kita punya orang kata ilmu gaib ni, ilmu hitam ni lagi kuat kan. Kalau korang nak tahu yang lagi orang kata ganas, pure apa benda semua tu daripada belah-belah Arab tu, dekat Mesir macam tu kan. Itu sihir bahagian Mesir tu, itu memang tak ada selindung langsung. Kalau nak santai orang, nak hantar benda ke rumah orang, dia main simbah je tau. Tahi dekat depan rumah ni, masih bersimbah je. Ada video dekat TikTok pernah lalu, aku pernah tengok macam tu. So, diorang ni memang sihir belah-belah sana ni memang orang kata kuat. Macam tu lebih kurang lah. Macam kat kita sekarang yang kuat-kuat, belah-belah Thailand, belah-belah Siam, belah-belah Nusantara. Itu memang kuat lah macam tu kan. Kita pun tahu. Tapi korang jangan pernah orang kata macam, ya ke? Ada ke? Ada ke? Macam tu ada ke?
ada. Lah kadang-kadang tak berlaku dekat kita, kadang-kadang berlaku dekat orang dekat-dekat dengan kita, ataupun kadang-kadang kita sendiri tengok benda tu daripada dulu macam tu. Macam aku kan, macam tu. Aku pernah tengok orang kena sihir macam mana, orang sakit sihir macam mana, meracau-racau, wah gugah. Kita pernah tengok benda tu. Aku membesar dalam situasi macam tu dan aku tahu benda tu berlaku, benda tu ada macam tu. So memanglah daripada kecil kan, macam mak ayah kan, mak ayah kita kan, aku tak tahu lah mak ayah korang sama mak ayah aku kan, macam jangan keluar, ada momok macam tu. Jadi ni kita tahu momok tu hantu tu momok. Lepas tu masuk dalam kepala otak, takut. Tengok momok, takut. Dengar momok, takut. Tengok muka momok, takut. Macam tu. So, kita daripada kecil sebenarnya, bila ada orang cakap macam tu, kepala otak kita dah set. Momok tu hantu. Hantu tu momok. Kita takut hantu. Bila ada hantu, kita takut. Lebih kurang macam tu. Cuba daripada kecil, okay, orang ajar kita macam, momok tu muka dia macam Upipin. Macam tu. Mesti kita tak takut kan? Macam tu. Lepas tu daripada kecil orang cakap macam ni, jangan tengok Upipin. Upipin tu momok. Macam tu. Mungkin sampai sekarang kita tak suka tengok Upipin. Macam tu. So ada tau. Ada orang yang macam tak percaya benda-benda macam ni. Ada. Macam tu. Ada. Aku pernah jumpa orang macam tu. Dekat sekolah aku ada juga. Macam tu. Kalau kita cakap pasal hantu ni, wah, hantu. Sihir. Macam tu. Dia tak percaya. Tapi bila kena dekat dia, dah macam, oh wujud. Kalau korang nak lagi, korang boleh komen dekat bawah, okay? Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.